Okay guys, Assalamualaikum semua. So hari ni kita sambung, kita try jadikan rutin under Febo Biotech untuk produk Sacha Inci yang dihasilkan oleh Incautical untuk kita belajar pasal Sacha Inci, terutamanya Sacha Inci Oil, kemudian kita ada Sacha Inci Protein. Dan kita nak belajar macam mana kita boleh sharing is caring dengan cara yang lebih ethical, dengan cara yang tidak memberi janji-janji palsu, tidak memberi harapan bintang, bulan dan sebagainya. Kita cuma beritahu bahawa ini adalah the limit tahap yang Sacha Inci boleh buat. So belum ada lagi sampai tahap yang Sacha Inci ni digunakan sebagai perubatan. Contohnya kalau dia ada masalah sakit jantung, ambil Sacha Inci je dah tak ada masalah sakit jantung. Tidak. Bagi saya, sebab saya sendiri orang yang pernah sakit, orang yang sedang sakit, orang yang pernah mengalami ujian sakit dan pernah diberi tarbiyah sampai nyaris sakaratul maut, pernah ditidurkan, death in line, DIL, koma. I think most of people know about my story in here. So kita tahu betapa betapa tak eticalnya, especially mereka yang not only diorang bukan ada medical background kat belakang, malah food science pun tak ada, ataupun memang totally share benda-benda yang testimonial, tetapi sebenarnya is really really a science and art untuk kita nak makan, nak jaga dan everything. It takes experience, it takes on expertise. So oleh sebab itu, ini adalah salah satu usaha ikhtiar yang kita boleh buat under Febo Biotech supaya rakan-rakan business associate yang kita lantik, yang kita sama-sama untuk belajar macam mana kita nak buat campaign on a product, not only ethical tetapi memberi manfaat kepada orang lain. Alright, so hari ni kita belajar part 1 pasal basic saja. I don't want to take a lot of time from you guys because time is a must, time is gold. So kita nak belajar part 1 iaitu Inflammacare ataupun gabungan inflammation with care ataupun how to manage your inflammation. So last time I remember our first meeting, kita tanya macam apa itu inflammation, and I asked you guys to do some homework. Saya minta anda Google perkataan je inflammation. Okay, so I hopefully anda buat dan anda boleh belajar apa itu maksud inflammation. Hari ni kita kembang-kembang sikit sampai akan datang anda belajar pada kita satu topik ni saja, anda boleh nampak betapa besarnya potensial, besarnya peluang untuk anda penetrate market preventive area. Kita tahu bahawa prevention is better than cure, dan kita tahu bahawa kalau orang yang sakit tu 20%, orang yang sihat tu 80%, dan suplemen kebanyakan untuk orang yang sihat, bukan untuk orang yang sakit. Oleh sebab itu, basic part 1 pada hari ini kita belajar pasal Inflammacare. So apa-apa pun saya ucapkan tahniah kepada anda memberi komitmen dan committed pada malam ini. Semoga Allah memberikan keberkatan dan kerahmatan. Kita tahu mereka yang mencari ilmu, orang yang mengamalkan ilmu, Allah turunkan malaikat, kembangkan sayap dan mendoakan kehadiran anda pada webinar pada malam ni. Alright, shall we start? Okay, yes. So next, kita nak beritahu anda, ini adalah the question untuk part 1. What is inflammation and why should I care? Alright, ini adalah benda pertama yang anda kena belajar, iaitu what inflammation. Saya pernah minta anda buat satu homework apa itu inflammation dan why should I care. Alright. So, macam kita pernah tengok dalam slide yang saya beritahu pada anda sebelum ini dan anda dapat slide tersebut, saya ada nyatakan bahawa inflammation, okay, let's say lah anda tak tahu apa inflammation, tetapi saya pernah tunjuk satu slide ni iaitu inflammation at the root of most diseases. Ini yang paling penting. Kalau anda perasan, inflammation adalah merupakan antara bahan ke faktor ke, sebab saya anggap anda tak tahu lagi apa inflammation. So inflammation ni adalah sesuatu benda, sesuatu bahan, sesuatu faktor iaitu yang akan berada dan akan bersama dengan semua penyakit. So that's why kalau tengok poster ni,
inflammation at the root of most diseases. Oleh sebab itu, instead of kita fokus kepada setiap disease dan kita tak nak terlibat dengan disease, sebab itu against claim daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan dia memberikan harapan palsu kan kalau orang tu ambil jadi tak jadi kan. So oleh sebab itu kita go for something the real cause for real cure. Alright, so I believe you boleh faham. Tetapi next kita akan belajar satu persatu macam mana anda nak belajar basic pasal inflammation. It's very very important for those yang tak ada medical background and want to venture into health, marketing, health segment, health industry. This is the wuduk untuk anda tahu supaya anda tak nampak macam orang yang palatau. So palatau ni sebab Cik Nasir dia warga-warga emas ni kan. So palatau tu Cik Nasir adalah kepala tahu. Semua dia tahu kan. So dia cakap macam tu. Tapi tak, the moment you with me, with Febu Biotech, you will understand that actually there is a step untuk anda at par dengan medical scientist, dengan doktor. You can talk. Because apa? Kita ada cara supaya anda faham. So one of them untuk belajar untuk be in the health segment adalah kena tahu pasal inflammation. So again dalam poster ni ialah inflammation at the root of the most disease. So pegang benda ni Alright, so kenapa saya cakap macam tu? Okay, kalau ikut mana-mana penyakit, tak kisahlah, ocular diseases, renal diseases, cardiovascular, Alzheimer, pulmonary disease, neuropathy, arthritis, cerebrovascular, autoimmune disease, neurological disease, hatta diabetes, one of the cause adalah inflammation. See, so kalau anda treat one of the cause, maksudnya anda manage. So that's our topik pada malam ni, Inflammation Care, iaitu inflammation manager. Okay, kita tengok kat sini bahawa anda ada diabetes ke, anda ada Alzheimer ke, anda ada pulmonary disease, tak kisahlah chronic obstructive pulmonary disease, you ada COVID-19 ke, okay, yang ni anda akan dapat tahu bahawa the root of the disease adalah inflammation. So this is important untuk anda tahu macam mana kita nak manage supaya penyakit itu boleh di-manage dengan cara dengan lebih baik. Alright. So inflammation ni sebenarnya adalah body proses memang natural. Body memang akan proses untuk fighting again yang menyebabkan harm, menyebabkan problem pada tubuh badan kita. Contohnya seperti infection, kecederaan, toksin. So bila ada macam ni je, inflammation akan berlaku. So actually inflammation is not a bad thing because sesuatu yang memang Allah dah anugerahkan, memang Allah dah set dalam badan kita, memang ada standard version, memang dalam blueprint badan kita, DNA kita pun ada genetic genome untuk inflammation. Okay, and then lagi satu, bila kita hadapi macam harmful event, contohnya infection ataupun injuries, nanti saya explain later on, mana automatically kita ada respon. Dia macam siapa nama tu, Sir Isaac Newton, setiap yang ada tindakan ada reaction tu, macam tu konsep dia. So oleh sebab itu kita kena tahu ada dia punya sedat tindakan, ada dia punya dan sistem dalam badan kita ada macam-macam sistem. Kita ada sistem peranakan, kita ada sistem pencernaan, kita ada sistem cardiovascular, kita ada sistem respiratory, dan sistem yang terlibat dalam inflammation nama dia ialah immune system. Okay, bila cakap pasal immune system yang sangat-sangat relatable dengan keadaan sekarang, iaitu keadaan pandemik yang melibatkan immune system, gangguan infection dan yang lain-lain. Alright, so sebab itu inflammation adalah is a natural process body untuk fighting against anything yang harmful toward our body. So kenapa dia boleh jadi dia benda yang bagus yang memang Tuhan dah letak dalam badan kita, tetapi kenapa dia boleh memberi masalah? Okay, that's why kita learn today. Alright, so there are 5 classical sign of inflammation. Nanti kita akan go further. Okay, kalau kat sini saya tertinggal satu kataan, dia ada tulis heat, pain, redness, swelling, tapi tambah lagi satu sebenarnya ni adalah the 5 pillars ataupun the 5 cardinal. Maksudnya wuduk, macam mana yang ini adalah salah satu yang ini kita tahu bahawa dia adalah inflammation cause. Okay, pertama rasa sakit, kemudian rasa macam bahang, heat kan, macam heat.
kemudian kita ada redness, kemudian bengkak, swelling, dan kemudian loss of function, tiba-tiba menggeletar macam tu, ataupun tiba-tiba tangan jadi sengal-sengal, tak boleh buat apa, itu loss of function. So ini adalah 5 cardinal the sign of inflammation. Alright. So tapi asalnya inflammation ni memang adalah benda yang bagus. Contoh kalau tak ada inflammation, body kita ni macam orang HIV yang tak ada immune system ataupun yang ada severe combined immunodeficiency, worse than the HIV. Di mana macam tak ada dia nak balas pun, dia biar je virus, bakteria or any benda yang harmful rogol, dia benarkan je macam paksa rela macam tu. Kalau macam contoh, bila kita ada inflammation ni kita melawan balik. Tapi bila berlawan-lawan tu baguslah bila melawan kan, supaya kehormatan diri tu tidak dicabul, tetapi ada satu ketiga kita melawan sampai kita bunuh perogol tu. Sebab dalam undang-undang Malaysia, kalau you dirogol dan you bunuh perogol, you boleh masuk mahkamah dan maybe dijatuhkan kesalahan hukum bunuh. Itu macam itulah konsep dia lah. Okay. Oleh sebab itu, in a simple term, okay, contoh kalau ada soalan, anda boleh tanya je. Anda boleh je dalam dekat chat. Yes, Cik Nasib, tahu je lah Profesor Sebertahu. Memang banyak, especially kalau saya kat Clubhouse tu, sampai saya dah tak nak masuk dah Clubhouse. Sebab orang yang palaton ni suka berdebat. Lepas tu berdebat tanpa fakta, sangat meninggang kepala. Alright. Okay, one of the thing, okay, kita kena beritahu dalam bentuk simple term, inflammation is the body's defense mechanism. Okay, yes, itu ayat pertama. When the body perceives something as harmful, it attempts to protect. Yes, the second word adalah to protect, and then dia by removing any irritants yang menyebabkan rasa kerengsaan, rengsek macam tu, kemudian pathogen which is bacteria atau viruses yang mendatangkan penyakit, ataupun damage cell macam toksin ataupun sel yang dah rosak, so dia kena remove. Kalau tidak nanti jadi jenazah kat dalam badan, lepas tu dia decay dan menyebabkan toksin. Macam tu. Oleh sebab itu, kalau anda dah faham chapter ni, okay, so kalau okay, anda boleh tulis yes dekat chat dan saya boleh moving to a second part. Anda semua okay? Masih bernafas, tidak berbuih mulut? I try to make sure that anda understand, sebab saya tahu, sebab saya sendiri ada dua jenis group dalam Febo Biotech. Kita ada KOL marketing, actually this is the pool of gold sebenarnya, dan kita ada KOL medical which is to make it credible, and then of course they really help us on that. So tapi I understand that orang-orang medical kalau tengok that presentation dah so kindergarten, tetapi I believe I make it a very simple supaya anda boleh understand that kat mana saja inci tu boleh kita gunakan nanti. So this is very important. Okay, next. Thank you very much. Okay, I believe semua orang boleh faham. Okay, don't worry. Kita, kalau anda kenal saya sangat friendly. Dan kadang-kadang garang jugalah kan, macam malas nak layan kan. Tapi saya okay je kalau saya tengah presentation tu, aja tanya je soalan dan saya boleh jawab lah. Alright. Okay. Yes, garang dan laser. Okay, next. Okay, kalau second part, anda ketahui ada jenis inflammation. Macam manusia, Homo sapien, dia ada dua jenis. Okay, lelaki atau perempuan, ataupun in between. Terpulanglah, itu dia punya tarabiah lah, dia punya ujian yang Allah nak bagi kat dia kan. Okay, tetapi sama juga dalam inflammation tu, kita pun kena belajar ada dua jenis inflammation. Pertama kita panggil acute inflammation, yang kedua chronic inflammation. Normally kita cakap acute ni good inflammation. Okay, normally, tapi good ni taklah bermaksud in a good way. Dia good sebab dia memberi respon. Chronic ni bad inflammation. So senang saja, acute inflammation ni, acute ni macam on the spot, macam tu. Dia triggered apabila kita ada immediate threat, macam terluka ke, terpotong ke, lebam ke, tiba-tiba macam ada suhu panas, suhu sejuk, macam contoh kalau semalam saya masak keropok leko, tiba macam minyak tu terpercik, macam saya pun merencet macam tu kan, sebab itu another acute inflammation. And lagi satu, bila acute inflammation ni, dia akan menyebabkan body kita akan release certain white blood cell. Dia ada beberapa jenis white blood cell, tapi this is a basic class, I don't want to go detail on that. So dia akan pergi dekat that area. So macam saya cakap tadi, antara salah satunya sistem yang terlibat dalam inflammation adalah immune system. So immune system ni comprises dengan white blood cell. So okay, hopefully anda semua faham kan.
So kemudian normally kalau acute inflammation ni bila dia dah settle, macam contohnya kalau darah tu dia dah bekukan to make sure that tak ada penetration daripada bakteria, virus masuk kat dalam darah tu kan. Lepas tu dia settle, dia go back to normal. Tetapi what happen kalau chronic inflammation, dia less immediate threat, dia lambat, dia menyebabkan acute yang tak berhenti. Macam tadi kalau perasan dia berhenti kan, yang ni dia tak berhenti-henti. Kita panggil excessive inflammation. Kemudian another set of white blood cell pula bertindak. Patutnya yang ni tadi yang bertindak, lepas tu another second team pula bertindak dan menyebabkan dia memulai nak jaga, tetapi dia rupa-rupanya dia against body kita balik. Sampai tak macam tu. Itu nama dia ialah chronic inflammation. Contohnya macam ada rusuhan kan daripada protester-protester yang mengatakan bahawa macam anti-vaksin. Kemudian polis pun turun hantar FRU apa semua, dia lawan, dia control all these anti-vaksin. Lama-lama dia FRU, dia dah settle anti-vaksin tu, dia satu dah stop sebab anti-vaksin dah tak ada buat protes. Tetapi FRU tetap buat kerja dia sampai yang orang tak ada anti-vaksin pun dia kacau. Macam tu. Lama-lama is being bad image kepada PDRM, especially kepada menteri yang handle KDN dan lain-lain, sampai melibatkan politik Malaysia, sampai jadi isu politik. Macam itulah. Itu daripada acute tadi jadi ke chronic. So hopefully anda faham. Okay, so kalau saya tengok dalam bentuk macam ni, ada penyakit yang disebabkan oleh keadaan yang disebabkan oleh acute inflammation, tapi because tak terjaga, dia jadi sampai chronic inflammation. Boleh nampak tak yang saya buat macam ni? Daripada acute jadi chronic. Contohnya allergic reaction. Kalau tak terkawal, dia boleh jadi autoimmune disease, rheumatoid, sampai tak macam tu. Contoh infection. Kalau mula dia acute, dia boleh kontrol. Lama-lama dia boleh jadi sampai tahap ke neurological diseases, cancer macam tu. So perasan tak macam mana daripada acute tu dia boleh jadi chronic. Ini dia punya keadaan supaya anda boleh faham. Inflammation is not that bad, we need to manage. That's why kenapa manage, anda kena faham second part ni, iaitu daripada acute inflammation jatuh kepada chronic inflammation. Alright. So in order inflammation ni tak kisahlah dia acute ke, dia chronic ke, dia ada cardinal dia ada pillars je. Either you dapat pain, heat, redness, swelling ataupun loss of function. Ini melibatkan inflammation. So very hard to differentiate kan, sebab pain pun ada dekat chronic ataupun acute. Heat pun ada, redness pun ada, swelling pun ada, loss of function biasanya bila loss of function biasanya dah chronic. Alright. So kalau anda dah faham dah second part ni, anda say yes. Alright. So kalau anda say yes, baru saya faham yang anda dengar dan fokus lah. Sebab benda ni some people they take years untuk belajar, and then hari ni saya try to make it into a very pack. So saya bukan apa, saya nak ada interaction sebab saya tak nampak anda sebab saya tengah share screen dan most of you tak buka video kan. Okay, yes, saya nampak sebenarnya tulis yes. So maksudnya anda faham. I try to make it a yes in medical punya chapter into basic part in 1 hour ni lah. Okay, lepas ni saya nak tulis bila saya suruh you tulis yes, you tulis yes. Lepas ni saya tulis anda I love Reza. So anda kena tulis I love Reza. Terasa macam appreciated sikit. Alright, gurau-gurau je. Okay, next. The third part, you need to know how inflammation is affect the body. Macam mana dia memberi keadaan kepada belum lagi Kak Faiza, I love Reza. Simple and easy. Yes, I have to make it simple and understand. Sebab produk yang anda jual juga adalah simple dan easy to sell sebenarnya. Alright. Broken heart, acute or chronic? Yes, broken heart bukan acute. Dia acute tu waktu mula-mula macam kita break up. Itu acute. Lepas tu lama kan dia macam lama dia teringat-ingat orang tu, dia macam blame diri sendiri, tu dah chronic. Boleh faham tak? Bila broken heart, bila putus cinta kan, mula bila partner tu cakap sampai di sini sajalah hubungan kita. Kita tak boleh teruskan lagi hubungan ni, kita break up je lah. So at that time tu itu adalah acute you rasa sakit tu dah acute. Tetapi bila 2-3 hari tu you macam menyesal aku belikan dia iPhone, menyesal aku bawa makan macam ni, menyesal tu, itu semua dah kronik. Lama-lama boleh jadi ICU tau. Sebab yes, I ada satu buku tu dekat office, iaitu macam mana patah hati boleh menyebabkan penyakit jantung, boleh mati tau. So tak apa, yang tu chapter akan datang, tapi hari ni kita belajar basic je. Now kita nak belajar segmen nombor 3, iaitu how inflammation affect the body. Macam kita cakap, again kita kena kembali balik dekat perkataan ni, iaitu inflammation at the root of the most diseases. Kalau anda tengok
Yes, inflammation ada dekat most disease ya, tak kisahlah kau renal ke, kau pulmonary ke, kau arthritis ke, whatever, confirm ada inflammation. That's why kenapa sampai sekarang ni dah almost 10 years saya punya anniversary dengan cancer Hodgkin lymphoma saya, antara bahan utama yang saya memang tak tinggalkan. Kalau macam sector tu on off lah ikut bajet. Tapi kalau omega 3 ataupun inflammation manager ni I won't tolerate. I will tolerate. I memang kena ada. Alright. So oleh sebab itu dia, nak kita tambah lagi, nampak tak perkataan ni tadi, kalau anda tengok inflammation at the root of the most diseases kan. Now kita betulkan balik ayat dia, inflammation is at the root of practically all known chronic. Sebab kita tadi kita dah belajar ada dua jenis type of inflammation, iaitu acute dengan chronic. So oleh sebab itu saya tukar, inflammation is at the root of practically all known chronic health condition. Okay, kalau kita dapat control immune system dalam, means kita ada immune system yang better ke? Yes, betul Haiza. Yes, immune system yang competent, yang berkualiti, dia boleh manage inflammation dengan baik. Tetapi immune system bukan manage inflammation je. Dia ada cara badil. Tapi salah satu nak buktikan bahawa dia top A. Ataupun macam contoh pelakon-pelakon yang bila sekali berlakon dekat Hollywood yang dapat 20 juta per filem, 20 juta USD tu menunjukkan bahawa dia A class, A list. Maksudnya kalau your immune system dia boleh manage inflammation dengan baik, tak kisahlah dia pakai naturally, genetically ataupun dia ambil all this inflammation factor to manage, dia adalah A list untuk immune system. Yes, good inflammation control, good immune system. Very good. Yes. Okay, now kita, tapi actually apa dia nak manage adalah yang kronik tu. Okay, Haiza? Okay. Tadi not only all the diseases tetapi inflammation cover the whole organ, the whole system. I tell you, kalau dalam bahasa saya, kalau dalam bahasa pasal saya, inflammation is a bitch. Dia memang sangat-sangat kurang ajar. Sebab apa? Dia bukan macam spesifik macam tu. Oh, spesifik tak. Dia memang mewakili all the baddest bitches out there. Dia cover brain, dia kacau skin, cardiovascular, kidney, bones, liver, thyroid, lungs, GI, gastrointestinal, muscle. Come on. This is the baddest bitch you ever known dalam dunia medical. That's why one of the most miracle, kalau contohlah pharmaceutical drugs tu ada Nobel Prize, you tahu nombor satu yang akan dapat Nobel Prize, nama dia steroid. Sebab dia boleh manage inflammation. Oleh sebab itu, produk-produk ada steroid settle. Produk-produk ada steroid settle. That's why bahaya steroid ni. Dia bukan nak cover spesifik, tetapi dia cover dekat the whole area ni. Cytokine storm tu tak inflammation. Cytokine storm tu adalah inflammation, itu adalah immune system haywire. Cytokine tu adalah precursor kepada immune system, dan cytokine tu yang menyebabkan inflammation. Dia bukan type of inflammation. Type of inflammation tadi Cik Hafiz, yang kalau anda perasan dia ada dua je, acute atau chronic. Lepas tu dia ada pecah lagi, hyperinflammation. So dia cytokine storm tu macam dia punya faktor untuk jadi inflammation. Dia bukan inflammation, dia faktor kepada inflammation. Okay, Cik Hafiz? Alright. So sekarang ni kenapa saya cakap dia the baddest, sebab kalau brain, dia akan menyebabkan autism, poor memory, Alzheimer disease dan yang lain. Okay. Kalau skin, eczema, acne, dermatitis, psoriasis, nampak tak? So now I would like to introduce a product that actually can cover all, you know. Tapi of course kita ada yang general dengan targeted. Dia macam contoh, kita ada yang general dan kita ada yang plus, supaya dia jadi targeted. Kalau tidak nanti dia cover the whole thing ni. Contoh kalau ada liver, hepatitis, toxin load build up, especially orang yang merokok. Kemudian contoh kalau lung, oh my god, you know the autoimmune disease, Titan, the airways, GI tract, kita ada GERD, Crohn disease, celiac disease, muscle, dome, so tak dome, macam lepas exercise tu kan, kemudian jadi macam, kenapa lepas exercise ramai give up? Sebab lepas tu dia jadi penat, lepas tu badan sengal-sengal. Itu dome, delay onset muscle soreness. That's why, oleh sebab itu, kalau itu adalah inflammation.
So that's why dalam dunia medical ni, inflammation ni one of the baddest bitches. So kena hati-hati. I would like to use dalam bentuk layman term lah, supaya macam you know beach kan, macam tu lah, beach kan, beach tu macam beach lah. Alright. Oleh sebab itu, kalau anda dah faham macam mana dia covers the whole body dan macam-macam jenis ni, dah nampak tak? Itu nama dia real cause for real cure. So now we need to understand, according to Harvard Medical School, okay, because saya kena ambil daripada clinically validated punya sources, so saya ambil daripada Harvard Medical School, dia kaji bahawa makanan apa, sebab kita jual produk pemakanan, kita bukan jual drug, so it's not steroid, so kita buat bentuk makanan apa yang actually yang boleh fight inflammation. Sebab kita tahu chronic inflammation ni dia boleh menyebabkan all the penyakit. So kita tahu bahawa kata Confucius kata let your food be your medicine. So kita cari food apa yang boleh fight inflammation. Okay, so now this is the data daripada Harvard Medical School. Anda boleh tengok, yes, ini adalah 6 yang kita panggil sebagai the food that can fight inflammation. Dan apakah food? Ada 5 food yang menyebabkan inflammation lagi teruk dalam badan. Kau tengah sakit-sakit, lepas tu kau bagi makan itu, makin teruk sakit kau. Okay, so sebenarnya inflammation ni jangan ambil satu je, dia kena gabung-gabung. That's why kenapa contoh hari tu Tengku Asmadi dia personally message saya, boleh tak I makan sacak inci dengan olive oil, atau I nak makan sacak inci saja. Tak, gabungkan, sebab setiap mereka ada peranan masing-masing. Saya ada saya punya kekuatan saya, Fikri ada kekuatan Fikri, Zahir ada kekuatan Zahir, Tengku Asmadi ada kekuatan dia, Kak Ida ada kekuatan dia, Cik Nasir ada kekuatan dia masing-masing. So kita complement each other. It's not to contest each other. We are a consortium. Contoh kalau Captain Marvel tu kuat-kuat sangat, tak ada berlakunya the end game tu, sebab the whole Avenger assemble untuk lawan Thanos tu kan. So sama juga inflammation ni, kita ambil part of it. So anda jadi kreatif lah. Contoh anda ambil sachet inci ke dan yang lain-lain. Tapi ini adalah makanan-makanan yang saya tunjukkan. Contoh makanan yang anti-inflammatory ni, dia ada 6 yang validated. Tomatoes, yes. Anda tahu, you bayangkan kalau saya buat resepi, saya ambil tomato yang besar tu, saya slice, lepas tu saya salt and pepper, lepas tu drizzlekan dengan sachet inci and bake. Letak dengan olive oil kan. Wow, it's a very good anti-inflammation punya resepi. Kalau contoh, sebab apa dalam tomato ni ada lycopene. Actually the food ni dia ada bahan-bahan yang kita panggil anti-inflammatory. Contoh macam tomato, kita ada lycopene. Kalau macam fruits, kita ada apa? Kita ada anthocyanidin, kita ada procyanidin. Kalau nuts of course dia ada plant-based omega 3. Yes. Tapi nuts ni kenapa? Sebab dia banyak 3, 6, 9. Remember, omega 3 dia perlu ada gabungan pasangan-pasangan. Batman perlukan Robin, macam itulah. Kemudian olive oil dia ada polyphenol. Kemudian leafy green dia ada all the antioxidant, all these chlorophyll and all the anti-inflammatory punya substance. Fatty acid dia sama macam nuts tadi, satu plant based, satu animal based. Tapi animal based ni macam kita cakap ada macam-macam isu. Contoh macam ikan ada banyak mercury lah, lepas tu bila dia buat nuclear distill, kemudian absorption je badan jadi rendah lah. Oleh sebab itu, kenapa dia tak gabungkan antara apa beza olive oil dengan nuts ni, padahal dua-dua ni ada ni? Tak, sebenarnya olive oil ni dia antara 16 superfood yang Allah firmankan dalam Al-Quran, dan dia ada kekuatan dia sendiri. Kekuatan dia bukan kuat dekat omega 3, tidak. Dia ada kekuatan yang lebih kuat polyphenol. Sebab itu saya sangat galakkan anda campurkan olive oil dengan sachet inci. Barulah dia lebih macam tu. And fatty acid ni, kalau contoh dulu tak ada sachet inci, anda boleh gabungkan fatty acid ni boleh dengan olive oil. Tetapi macam nut ni dia tak complete, sachet inci yang complete. Nanti kita share lagi detail. Tapi kalau anda tengah inflame kan, lepas tu pergi pujuk dengan bahan fast food, fried food lah, sodas lah, refined carb lah, light ni lemak babi lah kan, alhamdulillah tak makan kan. Lagi satu, processed meat macam tempura, nugget yang beli-beli dekat ni. So that's why saya pernah bagi talk 6S yang baru ni. Thank you Tengku Asmadi buat video YouTube yang cerita pasal 6S tu. Contohnya processed food tu kita nak elakkan macam nugget, tempura yang lain-lain. Tapi yang macam itu saya ajar crab, no carbonated drink which is soda, kemudian no refined sugar, gula-gula putih ni, kemudian artificial colorant, artificial flavoring, dan last sekali P, processed food, no crab. Alright. Oleh sebab itu anda kena tahu ni, dan barulah kita fokus
barulah kita fokus kepada direct inflammation tu. Macam Syamila tanya, kalau saya campur clear oil, saca inci dan boleh, sangat komplit. Sangat komplit sebab clear oil dia ada extra omega 3, EPA, DHA, saca inci ada MoALA dan kemudian ada olive oil, ada polyphenol. Come on, it's very very good. Macam saya kan, saya ambil madu kan. Saya ada gabungan 3. Saya gabungan yang pertama saya gabungkan dengan propolis, royal jelly dengan madu as energy. I always believe natural must work in wonders. In apa ni macam ni. Kena bergabung lah baru okey. Alright, okay, next. Okay, kalau anda dah faham part ni, sebelum saya go to another segment, anda tulis Love Reza. Nak terasa dihargai. Tengok tak ramai pun tulis Love Reza. Benci, maksudnya anda tak faham. Okay, dah. Alright, gurau-gurau. Okay. So next, tapi sebenarnya inflammation ni bukan sekadar datang daripada makanan ke and everything. Kalau ikutkan daripada Oxford, yes, Oxford Biomedical Technology, dikaji dia apa yang menyebabkan inflammatory load ni. Kalau semua cakap like, oh thank you everyone, tu terasa macam tak ada broken heart macam tu. Macam, yes. Kalau anda perasan kan, inflammation ni ataupun inflammatory ni bukan datang dekat food je ke, stress ke tak. Tengok, food sensitivity, inhalant allergy, food allergies, chemical toxin stressor, hormonal stressor, emotional stressor, nutritional stressor, infection. Macam-macam you guys. You have to understand that actually the culprit datang dengan macam cara. Dia saya cakap tadi, this is the baddest bitches ever. So of course you need to control. Senang je. Kalau macam saya kan, I have a lot of client because saya ada 2 orang yang kaki supply pesakit kat saya lah, yang apa-apa je dah akan angkat call. Apa-apa je angkat call. Satu royal seorang royal bakal agung. Dia kalau dia ada masalah ke Tan Sri ni ke Datuk ni, tapi bagus untuk networking saya lah. Macam ni lah, dia akan kenal kat saya. Sampai ke hatta adik Sultan Brunei tu dia kenal kat saya. Sampai adik Sultan Brunei kenal kat saya dekat King Salman punya group lagi, sampai tak macam tu. Banas tahulah kisah-kisah ni sebab aku kenal satu hamba Allah ni, dia ni. Tapi kan saya paling general sebab kebanyakan diorang datang akan tanya, saya ada kanser ni, saya ada penyakit ni kan. Tapi tak ada bagi clinical data, dia tak ada bagi medical report. So saya always go for the baddest bitch. I think you need to take omega 3. At that time sebab saya tak ada saca inci lagi, so I tak boleh nak supply. So oleh sebab itu, apa-apa saya akan manage. Anyone yang datang dengan tak kisah cancer ke diabetes ke everything, I always start dengan inflammation care. That's why I want you guys to really master into it dan anda rasa memang legit palatau yang agak quality lah. Sebab macam I tak palatau, but I involve. Macam you guys macam, it's okay, you just take care of omega 3 because ada manage omega 3, ada manage inflammation dengan menggunakan omega 3, especially daripada plant based. Dia punya tremendous effect dan dia started to, dia rasa sihat dan everything. Itu belum lagi kalau saya buka kelas macam mana anda nak manage inflammation menggunakan CBD oil daripada marijuana. Itu lagi meletup tu dia punya mechanism of action. Tapi tak apa, yang kita ada sekarang ni bukan marijuana. Yang kita ada sekarang ni adalah saca inci. Okay? So oleh sebab itu, inflammation ni kalau anda cover dia punya total inflammatory load, anda cover all of this. Tak kisah dia ada masalah food sensitivity ke, food allergies ke, inhalant ke, ini semua boleh bantu dengan baik. Kalau ambil saca inci ni ada asyik nak Shishi tu, yes, okay, dia pemulihan Kak. Kak Ida, kalau perasan ada orang guna perkataan healing process, tapi masalahnya healing process ni kebanyakannya perkataan ni telah disalahgunakan oleh ramai agent dan stokis. Kalau bahasa saya nama dia Hexam reaction, tetapi macam kita panggil adalah proses untuk kalau kita punya team kan Kak Ida, kita kata tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta. Maksudnya dia try berkenalan. Sebab apa? Mana-mana produk baru dia introduce dalam badan, dia macam nak kahwin lah, nak cari jodoh kan. Yang pertama,
dia kena-kenalah berkenalan, berkawan, merisik, bertunang. Lepas tu bila nak nikah tu dia kena tengok guideline ni yang cara Islam cakap. Yang pertama, rupa parasnya, keturunannya, hartanya, agamanya, sampai konsep macam tu. Itu proses dia nak berkenalan sampai sebab apa? Sebab dia adalah bahan luar dan dia tahu benda ni musuh ke tak. So that's why kalau anda tengok yang Delta variant ke Lambda variant ke yang terbaru ya C1.2 punya baru punya mutation kan. Sebab dia dah mula macam ni dia boleh bypass dalam badan walaupun dah vaccinated. Sebab apa? Body dah tak dapat nak recognize. Dia tak dapat nak recognize yang dia ni musuh ke lawan. Ya, biasanya awal-awal tetapi kalau awal-awal je kaedah kalau lama-lama dia berlarutan maksudnya memang dalam badan dia ada penyakit kronik. Sebab apa? Sebab inflammation tu tak dapat di-manage dengan baik. So actually yang menyebabkan healing crisis tu, healing Alzheimer ialah inflammation. So normally inflammation ni dia bertahan minggu ke 2 minggu je. Tapi kalau lebih 3 minggu dia still lagi ada efek tu, maksudnya that particular product tak boleh nak manage dia punya. Dia memang ada penyakit dalaman. Yang dia tak tahu ataupun dia tahu dia cuba sorokkan. Alright Kak Ida? Good? Alright. Tapi apa-apa pun tak kisahlah anda jumpa mana-mana pesakit pun, okey tak kisahlah kronik ke tak kronik, kalau disebabkan oleh yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni total load ni anda boleh cover dengan Sacha Inci. Alright. Itu rahsia macam mana saya berjaya survive, macam saya dapat all this client everything, lepas tu aku macam ada comeback positif. Dia macam comeback. Thank you Kak Ida. Comeback positif sebab apa? Saya memang pertama sekali saya akan control inflammatory dia, kemudian second chapter baru saya control dia punya immune system dia. Alright. That's why produk nombor 2 saya yang saya tak pernah macam tak tolerate lah, maksudnya saya takkan kena ada, iaitu transfer factor sebab dia boleh control immune system dengan baik. Alright. So sekarang problem dia, inflammation ni boleh nampak kat luar tau. Tapi yang nampak kat luar ni yang merah-merah, yang bengkak-bengkak tu, alhamdulillah. Kalau yang bengkak kat dalam tu, luka-luka kat dalam tu yang tak nampak tu, internal bleeding tu, itu yang bahaya sebenarnya. Oleh sebab itu saya nak belajar contoh-contoh apa yang terjadi jika berlakunya inflammation. Contoh kita panggil injury inflammation. Okey, injury inflammation. Contoh terkena paku lah, tercakar lah, kucing macam ni kan, tengah-tengah bagi talk ni dia boleh keluar pada sangkar pula, pandai buka sangkar. Come. Okay, so macam ni tissue injury ni anda boleh nampak. Nampak tak proses dia? Yang pertama dia menyebabkan the release of the signal histamine. Histamine bila dia release lebih-lebih tu jadi ada ambil produk macam Clarinex antihistamine, jadi allergic macam tu kan. So nak control allergic tu. Kemudian dia ada dilation, increased leakiness and then dan lain-lain lah. So yang ni yang kita nampak merah, bengkak, luka, berdarah. Okay, tetapi ini yang kalau yang kat dalam tu tak nampak. So that's why kalau contoh macam ni, pneumonia merupakan adalah kita panggil pulmonary inflammation. Kita asal paru-paru, lung inflammation. Yes, nampak. Kalau anda tengok beza yang belah kanan ni, ni normal bronchiole dia. Ni tak ada inflammation, tetapi bila inflammation berlaku ni dia terus jadi kecil. Itu yang SpO2 turun tu. Ni yang berlaku kenapa orang yang kena COVID-19 tak boleh survive sebab ada inflammation. Nampak tak? So sebenarnya Sacha Inci boleh diambil untuk orang yang ada masalah COVID-19 ataupun nak manage COVID-19. Sebab apa? Dia berlakunya lung inflammation. So ada inflammation boleh bagi. Nampak? Ini yang menyebabkan SpO2 daripada 99 boleh turun SpO2 bawah 90, lama-lama ditidur sebab selalu jadi kecil, lepas tu peningkatan karbon dioksida yang meningkat dalam darah. Yes, paru-paru berair ni adalah pneumonia. Ni contoh kan. Sebab kebanyakannya orang pergi COVID-19 tu sebab paru-paru kan. Sebab dia dah ada paru-paru berair. Sebab berair tu sebab dia akan release supaya dia tak mucus tu, yang berair tu mucus tu, dia mula nak trap all the viruses, tapi lama-lama tak boleh kontrol, dia banyak-banyak keluarkan mucus, inflammation kan kronik, dah excessive, tu lama-lama jadilah paru-paru berair macam tu. Mitos mandi malam kena pneumonia tu tipu. Dulu saya kecil-kecil saya suka mandi malam, lepas tu mak saya kata nanti kena pneumonia, tak, rupanya tidak kan.
Kalau mostly rumah dah ada heater. Okey, ini kalau ada jantung inflammation, heart inflammation ataupun myocardial inflammation. Nampak? Dia boleh berpunca pada virus ke, bakteria ke, nampak? Dia itu juga orang, that's why kita Malaysia ni banyak orang sakit jantung. That's why kita ada fokus kat Sacha Inci Plus tu, kita fokus dekat jantung. Terus jadi short of breath, cardiac arrhythmia and then weakness of the jantung. Ini semua disebabkan inflammation. That's why apa-apa pun penyakit kan, let's start dengan manage omega 3. Sebab lagi satu, saya lupa nak letak dalam ni sebab itu, super ya, itu dalam part 2. Okay, tak apa. Tapi saya buat sedikit. Actually, kalau anda nak tahu, omega 3 daripada plant based adalah the most least produk dalam dunia ni yang ada interact dengan mana-mana. Kau makanlah ubat ni ke, kau makan ubat tu ke apa, tapi ambil makan dengan Sacha Inci ke atau omega 3 plant based tak ada masalah. Contoh yang ni kan, ambil ashwagandha tak boleh ambil dengan drug ni. Kalau ambil macam ni, makarut tak boleh ambil dengan ni lah, tak boleh lah, nampak. Tapi kalau omega 3 tak ada masalah. So itu kelebihan produk ni. Okey, ni contoh yang paling common iaitu sakit lutut you all. Synovitis ni. Sebab apa? Tengok yang belah kiri ni yang normal. Ni orang yang sihat lah. Tapi bila dia inflame, ni problem dia. Bone erosion, swollen inflame. Ini pun boleh bagi. Sebab apa? As long as inflammation. And lagi satu anda perasan, memang produk kat pasaran ni jarang-jarang sekali cerita pasal anti-inflammatory. So this is our time guys. This is our time untuk kita. Sebab sekarang saya tengok yang go for some specific disease. Is so 2000 now with 2021 already. Ini kalau kita tengok yang ada problem dekat macam inflame dekat kita punya salur darah ke, dekat kelenjar kita ke, dekat arteri ke, kat vena ke. Bila inflame je dia mulalah increase blood flow, dilation, expansion of capillary. Macam-macam problem sampai akhirnya terjadilah leakage of plasma protein. Ni apa ni Cik Nasir? Kita selalu dulu belajar ni kan waktu kita buat projek denggi. So dulu kita ambil minyak kelapa dara, kita kena combine dengan Sacha Inci sebab minyak kelapa dara kita dulu which is kita punya nutrite tu tak dapat cover plasma leakage. Rupanya plasma leakage boleh control dengan Sacha Inci macam tu, nampak tak? So oleh sebab itu this is very important to cover. So anda tahu dah trik saya. Kalau saya jumpa orang yang saya nak cepat bagi nasihat kan, saya terus cakap ambil je lah anti-inflammatory. Sebab anti-inflammatory ada macam-macam banyak tapi one of them adalah Sacha Inci. Okey, kulit juga. Yes, kulit juga. Orang yang baru umurnya baru 28. Macam Hafiz. Hafiz ni umur baru macam 25 kan, muda. Maksudnya padahal dia dah tua tu, tapi dia dapat muda sebab apa? Inflammation dia rendah. Dia ambil Sacha Inci macam tu. Ada orang umur 25 tapi macam 40 tahun. Stres hidup. Sebab apa? Excessive cortisol hormone lepas tu lead to inflammation. Tak control, cepat tua. That's why kalau anda nak kena tahu bahawa orang tua-tua kita sangat pandai. Oh yes, sama dengan Fikri. Fikri 28. Oh yes, nampak muda lah. Saya nampak anda macam 20, 25 macam tu. Okey, kalau orang tua dulu pernah cakap, jangan cepat marah nanti cepat tua. Sebab apa? Sebab dia nampak orang banyak cepat tua. So rupanya sebab inflammation. Tok, Tengku Asmani ni dia dah 40 ni, 40 lebih tak silap saya. Tetapi nampak paling muda di kalangan kita. Nampak macam awal-awal 30-an je. Nampak sebab apa? Dia ni orang kuat olive oil. Sekarang ni combine lagi dengan Sacha Inci lagi meletup. Alright. Oleh sebab itu kalau anda tengok orang tu ada masalah kulit ke, ada masalah kedut-kedut ke apa semua kan. Kita ni duk cerita pasal collagen lah, ceramide lah, itu yang very specific to kulit. Tapi dia tak tahu dia ada inflammation, iaitu macam mana inflammation cepatkan tua, cepat mati macam tu. So better bagi dia anti-inflammatory. So now saya bagi, okay, sebelum saya go kepada segmen seterusnya, kalau anda okay, anda type yes. Alright. Saya takut saya nak kejar cepat ni. Ada lagi 15 minit, saya takut anda semua macam kena sawan ke apa semua kan. Yes. Okay, very good. Okay, very good. Alright, now let's go back to our product. Macam mana kita nak target orang tu? Senang je. Saya bagi anda satu poster ni. Yes. Saya tunjuk anda satu poster ni. Tengok, dia ada kat kepala kan. Dia ada sakit kat sini, dia ada sakit dekat pinggang, dia ada sakit pergelangan tangan, dekat bahagian belakang, dekat siku lah, kat bahu lah, kat tulang belakang lah, kat lutut ke, kat bontot ke. Now you know. Kalau diorang dia cakap kat bahagian ni, anda tahulah bahawa this is inflammation. Nampak? Ini paling cepat. Sebab sakit ni nak paling uruskan pain management. Sebab kalau anda tak uruskan pain management,
Okay, kalau anda tak uruskan pain management, apa yang berlaku, okay, dia akan menggunakan sekurang-kurang 80% energi supaya untuk jaga pain tu. Padahal energi digunakan untuk repair, tapi sebab banyak guna untuk nak manage tu, jadi kita perlukan anti-inflammatory. Alright. So ini je tips je, senang je. Anda nampak orang tu ada masalah macam sakit kat mana-mana macam tu je, especially lutut. Yes. Kita boleh buat kempen lutut kan, sakit lutut nak solat susah lah. Sekarang ni kan orang banyak duduk dalam rumah, dia ada cabin fever syndrome tu kan, itu pun inflammation sebab high cortisol dalam badan. Kemudian sebab dia duduk dalam rumah tak boleh nak keluar nak exercise, dia sedentary, so menyebabkan badan dia jadi stiffness, itu pun inflammation. So kat mana anda tak boleh nak target. So nanti kita fokus, okay? Oleh sebab itu senang je, inflammation kita jaga yang ni dulu. Saya galakkan yang jaga dulu. Yang pertama, anda stres, ambil lah saca inci oil. Anda ada anxiety, depression, ambil lah ambil lah saca inci oil. Brain fog, macam cepat pelupa lah, tak boleh nak fokus lah, macam-macam masalah lah. Dia bukan pasal stres tau, dia dah mula burn out kan. Macam baru ni saya tengok sedih, saya tengok video Sherry Melis yang terpaksa jaga, dia sampai burn out tu, sampai lupa nak makan, dia dah macam dah tak tahu nak buat apa sebab anak dia kena COVID-19. Lepas tu bila dia luahkan dia dekat IG, barulah KKM datang, baru rupanya dia dah burn out. Itu memang hyperinflammation. So dia perlukan saca inci oil untuk cover at least. Kalau saya, dia bukan saca inci oil je, saya bagi dengan curcumin lah, all this the anti-inflammatory. Saya bagi the soap tomato lagi, saya tak macam tu. Ataupun dia ada masalah autoimmune disease, contohnya ada masalah yang saya cakap tadi macam eczema ke yang lain, atau tu leaky gut. So anda boleh tengok kat belakang tu dia tulis macam always tired, can focus, muscle ache, lepas tu bloating, joint pain. Ini adalah paling common yang anda nak target dan dia out of something yang macam anda fokus kat satu saja. This is very very important untuk anda fokus. Kalau macam saya suka target kat dua ni, iaitu stress dengan anxiety depression. So saya sangat ramai jumpa orang-orang kat clubhouse ni yang kita nampak dia ADHD waktu bercakap dalam clubhouse, kemudian bila dia personal DM dekat IG dia macam something, ataupun orang-orang yang rasa macam talatau and then tak boleh kalah, everything tu semua adalah masalah ADD. ADD ni ialah attention deficit disorder, macam saya panggil S, attention seeker syndrome, ASS. Okay, so orang macam ni saya sumbatkan dia dengan anti-inflammatory, dia barulah tenang, baru dia rasa kehidupan dia, oh yes, the world is not evolve around me, it's not just about me, macam tu. Alright, so oleh sebab itu saya ada dua poster ni, iaitu gambar ni, dan ni adalah dua yang benda yang anda boleh jadikan anda punya direction, because kalau saya nak go detail macam ni, yes, sebab ada macam ni saya pakai, ini adalah thromboxane A2, yang ni antara salah satu precursor nak ke inflammation tu, lagi detail lah. So hari ni kita belajar basic je. Nanti saya cerita pasal saya punya story saya secara real case study. Kalau anda nak go yang detail-detail macam ni pun boleh, tetapi ini bukan kita punya claim. Better go benda-benda yang ringkas, yang macam lead, contoh stres. Bila anda stres, anda tak boleh tidur. Anda jangan cakap boleh treat insomnia. Anda cakap anda manage stress. Manage stress, tak ada masalah dengan KKM. Treat insomnia, minta maaf lah KKM akan gigit. Macam tu. Oleh sebab itu saya ajar benda yang macam macam mana kita nak buat isi tersurat dan tersirat tu. Alright. Okay, now ingat dalam dunia ni according to medical journal, daripada 5 orang 3 mati sebab tak manage dia punya inflammation. So kat dalam ni kita ada berapa orang? Kita ada lebih kurang kita ada 17 orang. Bayangkan kita ada 3 grup. So dalam ni ada 3, 9. Ada 9 orang. Kalau tak manage boleh mati sebab boleh mati sebab tak jaga inflammation. Tapi anda dah tahu pasal rahsia ni, so anda tak ada masalah. Alright. Okay. Kemudian senang saja, orang tu dia ada body pain. Jangan cerita pasal penyakit tu, dia pasal dia punya cause dia je. Macam anda ada body pain, anda mudah naik berat badan, anda ada tidur cukup pun tapi bangun penat, lepas tu tak boleh tidur, anda ada depression, anda asyik ulang-ulang je kena infection, 2 kali kena COVID-19, ataupun lagi satu anda ada masalah constipation, diarrhea, constipation ke gastrointestinal, ini semua adalah orang-orang yang layak sebab apa? Dia adalah chronic inflammation. Alright. So
So selain daripada kita cakap ambil saca inci ke apa semua, kena cakap lah anda kena manage diet, or maybe anda ada masalah hubungan suami isteri, maybe anda terlebih minum alkohol ke, smoking terlebih ke, lepas tu anda stres tak dapat kontrol ke, atau tak cukup tidur ke. Kita kena combine yang lain. Jangan terus direct yang tu je, sangat hard sell. Maksudnya anda kena combine baru dia jadi macam soft sell sikit lah, macam tu kan. Sebab ada banyak tadi kan anti-inflammatory, kita tak naklah cakap kita yang bagus kan, tapi kita cakap yes. Sebab apa? Kita ada kelebihan kita sendiri. Kenapa? Okey. Apa-apa pun anda nak share pasal produk Sacha Inci ni, jangan tinggalkan anda punya dua nasihat ni, iaitu okey, tetapi anda mestilah, kita cakap anda mestilah jangan lupa diet dan jaga exercise. Ini anda jangan tinggalkan. This is very very important. Sebab apa? Kita tak nak macam orang rasa macam the product is a silver magic bullet macam tu. Kan? Okey, sebab apa? Kita tahu as much as kita nak cerita pasal Sacha Inci, kita cerita balik pasal plant based diet. Kita dah cerita banyak dah plant-based diet ni banyak benefit dia you guys. Sebab apa? Kita nak ada omega 3 dengan omega 6. Saya revise balik. Sebab apa? Nak lawan nak lawan yang jahat kena dengan yang baik. Okey? Macam Selena Gomez lah cakap kat saya. Dia kata kill them with the kindness. Selena Gomez, Selena Gomez, Salimah, Selena kindness. So dia juga okay, saya akan share bahawa orang Nabi tak ada yang berperut buncit. Alright. Okay, and lagi satu, omega 9 pun ada dia punya dia punya kekurangan pula, dia punya kelebihan masing-masing. Alright. Kejap saya nak panggil kucing saya ni nak bajak tingkap. Okay dah. Alright. So, okay, kalau anda tengok masing-masing ada dia punya peranan. So dia macam jangan macam saya kalau saya tahu satu benda yang boleh cover all, saya tak ada spend banyak duit beli ni, kena gabung-gabungkan. Tetapi it's always about always have each other. Dulu macam Nabi Musa dengan Nabi Harun macam tu. Kan dia ada dia punya partner-partner dia. Macam setiap kejayaan seorang lelaki ada wanita kat belakang dia macam tu. So oleh sebab itu, nak tak nak memang Sacha Inci ni one of the best. Sebab apa? Dia jatuh dekat superfood. Alright. Kemudian ini kalau saya remind balik, saya tunjuk gambar balik, inilah Sacha Inci ni. Mana tahu akan datang dah tak ada PKP semua. Our all business associate tu, kita sponsor terbangkan pergi ke Kuching. Kita terbang Kuching, lepas tu pergi ke Miri, tengok dekat Sancak, Sarawak Sacha Inci Valley, tengok sendiri live. Macam mana tahu kan, sebab sekarang ni kita orang dah fasa terakhir Teraju, kemudian dekat Teraju ni tiba-tiba tukar kerajaan pula, hopefully tak tukar dia punya CEO ke whatever tu kan. Biasalah tukar menteri, tukar polisi kan. So oleh sebab itu kalau Teraju ni dia nak buat remote planning, maksudnya sebab nak banyakkan lagi tanaman Sacha Inci ni. So mana tahu setiap business associate diberi tanah, kita bergabung dengan Pharma ke, dengan Felda ke, dengan Mardi ke, dan anda boleh sendiri, bukan saja orang yang terlibat dalam penjualan Sacha Inci, anda menjadi petani model Sacha Inci, ada ladang sendiri. Inilah kacang yang hasilkan omega 3 tu. And paling best sebab apa? Omega 3 dia 17 kali ganda lebih tinggi daripada ikan. Kalau spesifik ikan salmon. Bayangkan salmon tu kualiti ikan orang-orang tayangan je. Orang have je. So kita ni dah level superfood ni dah have. Malah 17 kali ganda. Oleh sebab itu memang kita sangat galakkan untuk anda perkenalkan dekat ni. Inilah janji kita nak memperkenalkan plant-based diet, dan juga antara yang pertama adalah Sacha Inci. Lagi satu, dia bukan tu saja, 3 dan 9 tu dia ada at least 92%. Kalau anda tengok beli minyak ikan tu, kebanyakan dia filler, bukannya semua 100% ikan kan. 100% ikan omega 3, dia ada tambahan yang lain-lain juga. Tapi tak, yang ni at least 90% adalah omega 3. And the best part, okay, dia punya ratio. Sebab orang selalu cakap, kita kan dah banyak omega 6, dah banyak omega 9. Sebab kita kan makan pisang lah, cempedak goreng lah. Macam saya beli dekat Cem tu cempedak champion. Of course saya lebih omega 6 kan. Kenapa? Tetapi don't worry, according to research, bahawa
ratio dalam saca inci iaitu omega 369 dia perfect guys. It's perfect. Ratio for saca inci memang perfect, so dia memang memberi manfaat. So don't worry about it. Di peringkat tu memang okay. So people know me as a scientist lah, bioengineer lah, whatever you want call. Oh, scientist Datuk Siti lah, macam-macam produk saya buat. Dulu saya bermula dengan saintis untuk Felda Wellness. Saya bermula dengan zaman botanical drug saya tu bermula dekat Felda Wellness. So Felda pun adalah the largest plantation punya company. Saya tak tahulah sekarang, dulu waktu di zaman tu memang the largest lah. Okay, tetapi saya juga dikenali sebagai one of the cancer patient yang survive. Alhamdulillah nak masuk tahun yang ke-10. Saya tak nak cakap lebih-lebih, takkan nanti kan penyakit datang balik pula kan. Tapi apa saya boleh cerita, saya pernah experience sampai tahap yang ditidurkan. Alhamdulillah boleh bangun lah. Kemudian dia antara ikon kanser Malaysia, duta kanser yang tidak membuat kemoterapi lagi yet, sebab saya rasa belum necessary walaupun dalam tahap yang kronik, sebab saya rasa ada bahan-bahan lagi yang boleh membantu saya according to my genetic, because saya ada background tersebut. And then at the same time juga, kalau anda tengok macam ni, bukanlah saya tolak kemoterapi, tetapi saya pernah buat farmakogenomik yang body saya tidak compatible dengan drug tersebut. Sebab kalau saya tahu, kalau saya ambil, macam kat dalam ni kita ada macam Puan Syamila, Cik Nasir, ada orang yang pernah buat genetic screening yang tahu bahawa kita ada satu section nama dia ialah farmakogenomik. Kalau dia ambil produk tersebut dan body dia tak boleh nak handle, lama-lama dia sakit. That's why ada orang sebab kemoterapi, ada orang tak sebab kemoterapi. So luckily saya dapat data tu lebih awal. Tentu saya buat dengan 23andMe dekat US, and then saya dapat tahu bahawa I'm not really good using chemotherapy, so I resort to nature. Macam tu lah. Alhamdulillah saya still sebab macam sekarang lah. Contohnya ini antara saya cerita lah macam mana saya bukan sahaja ada Hodgkin lymphoma, saya juga SCID, severe combined immunodeficiency, even worse daripada orang yang ada HIV. Malah saya pernah buat trip, tentu bukan dengan Cik Nasir, saya ada pernah pergi di US dengan mantan DDG, iaitu ada arwah pun, sebab baru ni meninggal tak sebab COVID-19 kan, tak apa. So dia kita pernah sama-sama pergi ke sampai ke immunology lab dan yang lain. So saya banyaklah belajar daripada situ, dan saya tahu pertama yang saya implement untuk saya survive at that time, saya memang totally ditch animal base. Tapi time tu lah kan, of course nafsu kita kan, to is a human kan. Saya memang at that time, saya ingat lagi setahun juga saya tak sentuh haiwan, ataupun tak sentuh makan-makan daging ke ayam ke apa semua, totally plant based. Saya ingat lagi 1 November tu, birthday saya tu, yang saya minta, saya cakap saya nak makan McDonald, tapi menyesalnya sebab dah makan McDonald at that time, sampai sekarang tak habis-habis makan McDonald. Dia macam nak terasa teringin makan kan, tapi rupa-rupanya tengok antioxidant content antara animal dengan plant based ni, tengok bezanya antara 18 dengan 1157, memang jauh beza. So you know that plant based is the way to go kan. And then problem saya because the spread. Saya pertama sekali saya nak control the growth of the cancer. So obvious sebab itu saya tahu macam one of the thing adalah kena control dekat inflammation, dan saya dapat tahu bahawa one of the inflammation adalah interleukin 1 beta. So luckily macam ni, kalau saya kemudian gabung dengan antioksidan. Antioksidan pun boleh stop the transformation dan juga menyebabkan ni. So gabungan antara antioksidan dan juga anti-inflammatory, dan akhirnya saya tengoklah ini dia mekanisme. Ya, nampak tak? Dia turunkan TNF alpha ni adalah inflammation, so diturunkan dengan dan berjaya diturunkan dengan interleukin 1B dengan omega 9, 3 dan 6. Nampak? So last sekali that's why saya berjaya kontrol. Saya tak survive macam cure apa semua, tak. Saya survive sebab saya manage. So saya dikenali sebagai functional cure. Saya still ada cancer tetapi still boleh buat aktiviti macam orang biasa. So alhamdulillah. So that's all. Almost 50 slide saya pada malam ni. Okay. So guys, ni baru part 1. Tapi kat 1 ni saya tahu anda boleh nampak bahawa anda tahu the real cause for real cure ni sebenarnya. So it's always to manage your inflammation. Okay, and then one of the best to manage inflammation adalah saca inci oil yang ni. Alright. So kalau anda okay panjang-panjang ni, okay, anda say yes. Okay.
Then kalau anda okey, anda tulis yes. Very good. Yeah, very good. Yes. Okay, so I think memang saya kerja-kerja betul-betul 1 jam ni. Wah. Azdi pun ada. Wow. Kita ada Amali, kita ada semua. So oleh sebab itu, one of the way macam mana kan, tak kisahlah anda apa-apa pun sakit pun, I think the best is always about taking care of the inflammation tu sebenarnya. And ambil sachet inci ni, okay, orang tanya bila nak keluar? InsyaAllah akan tak lama lagi keluar yang apa nama dia, the soft gel, tapi sebab saya nak ambil anda dalam sudu tu, sebab saya tak nak anda ambil banyak-banyak kan. Contoh kalau anda tengoklah dekat dekat soft gel besar 1000 mg tu, so minum macam tu je. T-cell genetically modified outside clinical trial. Sorry Abang Nas, it's a basic. Even I tak tahulah you cuma Google and copy and paste je ayat tu. Kenapa nak cerita T-cell genetically modified outside clinical trial? Okay, ada side effect tak kalau overconsume? Of course ada side effect kalau overconsume. Alright, Zaid. Apa-apa pun kita kena kembali kepada fitrah, iaitu wasatiyah. Kena wasatiyah, kena berpada-pada. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. So sama juga. In order untuk ni berpada-pada, maksudnya kadang-kadang kenapa dia tak ada cakap berpada-pada tu at certain mg, tak ada. So that's why kita belajar dalam bidang medical atau bahagian sains biomedical ni, kita tengok dia punya safety dosage study dia. Safety dosage study dia. Contoh vitamin C kalau oral tak boleh lebih, KKM kata jangan lebih 2000 mg. Sebab apa? Dia boleh menyebabkan cerit berit. Tapi ada orang cakap, aku ambil 5000 mg aku okey je, nampak tak? So that's why dia berpada-pada, sebab ada benda yang dia tak include secara general. Sebab akan datang kita akan belajar lagi we medicine versus me medicine. We medicine tu general. Contoh, ambil Pfizer 93% protected. Tapi rupanya orang macam saya ambil Pfizer 7% je. Tak naik pun badan, nampak tak? Itu dah jadi me medicine personalized. Okay, jika patient tu kronik, masih ada peluang dengan sachet inci tak? Okay, is it too late? Untuk sembuhkan dia, itu serah pada Allah, serah pada mereka yang pakar. Itu bukan kerja kita untuk merawat orang. Ingat jangan cuba untuk ambil tugas orang lain. Okay, kita cuma membantu manage. Kalau dia dah kronik, tak ada masalah ni. Tetapi untuk kita cakap sachet inci tu untuk rawat dia, itu saya sendiri yang akan ada problem dengan anda. No, tak boleh. Kalau anda tengok keadaan tadi, it's not something we talking about. Contoh dia dah kronik kan, dah terlantar macam tu, tak ada masalah ambil sachet inci. Tetapi untuk dia sembuh tu, itu adalah Allah kun fayakun. Alright, tetapi mana tahu disebabkan asbab dan disebabkan itihar tu menjadi asbab dia sembuh, kita tak tahu. Itu kita boleh cakap. Tapi tak ada masalah kalau orang kronik tu nak ambil sachet inci selagi boleh dia telan tersebut. Alright. Okay. So ada apa-apa soalan lain? Hai Kak Ida. Baru nampak video Kak Ida. Kalau Kak Ida nak tanya, unmute je, tak ada masalah. Any known effect if consumed with other medication? As far as I know, belum ada lagi, tak ada. Sebab dia jatuh kategori food, dia macam makanan. Tetapi kalau boleh, janganlah anda telan bersama dengan, sebab dia tak ada detail lagi on that. Tetapi dia adalah the less known cause interaction. So guna ayat ni, less known cause interaction with other medication. Tetapi sebab data belum penuh lagi, so the best kita amalkan 4:1. Contohnya, kalau anda ambil sachet inci dulu, 1 jam lepas ambil sachet inci tu baru boleh ambil drug tersebut. Tetapi kalau anda ambil drug tersebut, 4 jam at least baru boleh ambil sachet inci. Itu 4:1 punya konsep. Sebab kebanyakan drugs, dia punya half-life dia dalam 4 jam. Tapi depend. Senang-senang je. Kalau anda tak tahu berapa half-life dia, contoh anda Google Lipitor, anda type, tulis je, Lipitor half-life, Google. Dia akan keluar half-life dia berapa jam. Oh, rupanya 6.5 jam. Lepas 6.5 jam tu baru boleh ambil sachet inci. Okay, yes, sachet inci dengan kopi. What say you? Of course, saya pun memang campur sachet inci dengan kopi. Saya bukan gabung sachet inci dengan kopi je. Saya gabung
Sacha inci untuk black maca. Ini sebab kadang-kadang saya kan macam ni untuk lelaki lah. Yang ni untuk black maca ni saya campurkan dengan kopi saya. Ini saya campur dengan kopi saya. Yang ni untuk balancekan hormon saya sebab kadang-kadang ni black maca. Lepas tu kadang-kadang saya pun moringa macam-macam lah. I tell you kalau datang rumah saya ni macam lab. Bukan tu saja, macam-macam. Boleh campur. Sebab apa? Kopi campur dengan sacha inci dia jadi macam bullet untuk energetik. Kita panggil bullet coffee. So boleh, tak ada masalah. Tapi dia dah campurkan tu, dia dah campur awal-awal tu tak best. Kita nak fresh yang campur-campur kat market. Sebab yes, betul. Bulletproof coffee. Yes, thank you Kak Faizah. Dulu saya buat bulletproof coffee saya campur dengan coconut oil. Sekarang ni anda boleh bayangkan nak buat the super bullet coffee. Campur olive oil, campur sacha inci, campur dengan coconut oil. Memang best. Campur dalam satu siap. Yes, kalau boleh satu sudu kecil. Dia macam ni Kak Ida. Kalau boleh per serving, per cawan dia 5 ml. So 5 ml. So 5 ml ni maksud dia kalau anda nak gabungkan 5 jenis minyak, setiap minyak tu jadi 1 ml. Macam tu. Tapi kalau nak gabung 3 jenis minyak, maybe nak lebihkan 2 ml sacha inci, lepas tu 2 ml olive oil, 1 ml coconut oil. Asalkan dia 5 ml per serving. Kalau lebih dia jadi macam berminyak. Macam tu. Yes, it's very good campur dengan kopi sebenarnya. Tetapi yang dicampurkan tu bukan kopi 3 in 1. No. Okey, campur dengan kopi daripada bean, yang kopi bean itulah, bukan daripada 3 in 1. Kecuali kalau brand dia jenama Essenso, saya baru ni pergi dekat Speedmart, sebab itu je lah yang saya boleh pergi dekat rumah ni. Dia ada jual satu jenama Essenso, dia macam jual kopi yang telah di blend. Dia kopi tu dan dia buat macam tu pun okey. Itu tak ada masalah. Tapi apa kata homework kita kali ni bagi mereka yang minum kopi, yang minum kopi, esok pagi try buat kopi campur dengan susu ke tak kira susu, tapi bukan 3 in 1. Okey, anda campurkan dengan satu sudu 5 ml tu, anda bancurkan jadi emulsion, dia macam emulsion, dia jadi macam creamy macam tu. I tell you akan dapat straight energy, control release energy up to 8 ke 12 jam. Kopi uncang tu boleh tak boleh ke? Boleh, asalkan dia bukan yang kopi 3 in 1 tu. Kalau campur dengan Dolce Gusto machine, abang nanti orang Kayangan. So dia pakai Dolce Gusto machine pun tak ada masalah. Sebab kat dalam mesin tu memang datang daripada bean tu. Alright. Kopi uncang pun boleh bro. Sebab apa? Tetapi tengok jenama lah kan. Kalau jenama Apollo ke Cap Masjid tu banyak arang berbanding kopi tu kan. Alright. Peminat tea pun boleh buat dengan pu'er tea. Yes, pu'er tea. Yes, yang kopi-kopi yang ni. Yes, very good. Boleh sebenarnya. Cuma sebab apa Tengku Asmadi, pu'er tea ni betul tepat sebab dia di kalangan tea, di golongan-golongan tea. Tak lama saya ada buat projek dengan Datuk Siti yang buat tea kan. So sekarang saya tengah buat research on tea. Dalam gabungan tea ni yang paling tinggi caffeine adalah pu'er tea. Dia memang sebab yang kita nak ni lah gabungan omega dengan caffeine tadi tu, dia jadi bullet tu. Tetapi ayat ni paling tinggi caffeine dalam teh pun tidak boleh mampu lawan kopi yang paling rendah caffeine-nya. Macam ayat dia, sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Maksudnya macam tu, maksudnya pu'er tea ni pun paling tinggi caffeine dia tetap tak ada nak lawan yang paling low class kopi punya caffeine. So that's why kita kena arah kopi sebab dia punya bahan utama adalah caffeine. Tetapi bagi mereka yang coffee metabolizer dia tak okey, macam dia tak suka kopi, dia nak goteh, paling tepat guna pu'er tea. Yes, betul cakap Tengku Asmadi. Tapi macam saya cakap, saya lebih suka ke kopi tu sebab kopi yang paling rendah kualiti pun dia punya caffeine level dia lagi tinggi daripada pu'er tea. Tapi kalau orang tak boleh minum kopi juga, ambillah pu'er tea. It's a very good punya suggestion. Thank you Tengku Asmadi. Omega 3 denatured, rosak tak kalau campur dalam air mata? So far dia ada high stability. So far air kita pun boiling paling tinggi pun 1 darjah Celsius. Tapi janganlah ambil yang buat teh, saya faham. Kalau anda buat teh, saya faham anda guna air yang panas. Kalau kopi, nak buat kopi memang kena pakai air panas yang tinggi untuk espresso, dapatkan kopi tu. Tapi tunggu lepas dah keluar espresso tu, tunggu sejuk sikit, jatuh 60, 50 sebab lagi suam suhu dia lagi bagus untuk omega 3 tu blended.
Sebab don't worry, sebab apa? Yang problem dengan suhu-suhu tinggi ni kan fikir adalah protein je. Tapi omega oil bukan protein. Dia fat. Fat ni paling susah nak bakar. Dia susah orang gemuk susah, nak jadi gemuk senang, tetapi nak bakar dia susah sebab dia ada tinggi dia ni. Tapi kalau protein 50-60 dia dah tak ada guna dah. Dia lebih sedap je. Dia macam contoh steak tu semua dah protein dia dah denatured je, tapi sebab rasa sedap tu je sebenarnya. Alright guys, I think ada apa-apa soalan tak? I think ni baru part 1 sebab next week saya tengah jadikan ni rutin sebab kita akan try buat part 2 pula. Part 2 ni saya akan borak dalam group di mana saya akan minta apa targeted anda. Nanti tak lama lagi kita akan personalize. Contoh Kak Ida ada group dia sendiri, lepas tu Alia ada group dia sendiri, Tengku Asmadi ada group dia sendiri, Ashraf ada group sendiri, and the rest ada group dia sendiri. Masing-masing ada dia punya major issue. So contoh Kak Ida dia nak tackle suri rumah, masalah suri rumah punya problem macam dengan saya NC. So I will go personal on that. Okay, so sebab dia dah 1 September, I think kita dah start our real game. We gonna start campaign. Maybe Piki dah boleh bincang dengan our HQ untuk start on the FB ad dengan IG ad sebab at the same time juga kita nak memang very fokus supaya kita nak buat sharing about anti-inflammatory. Memang jarang sekali. So benda-benda ni macam-macam kalau anda nanti untuk yang ni kita record, kemudian kita ada lagi satu slide tadi kita akan bagi. So anda boleh gunakan slide tu untuk kreativiti anda, talk to us macam mana anda nak share. Dan kita akan support. Malah saya open untuk geng-geng yang ada dalam ni 18 orang ni, if you want to do personal macam group nak panggil saya bagi talk pun tak ada masalah, tak charge. Kalau saya geng-geng visit Johor ke, geng-geng Royal ni apa semua memang saya charge lah. Saya ada rate saya sendiri, hatta BUCT ke apa semua. Tetapi macam ni saya memang open sebab yang ni team yang saya develop sendiri. Saya nak orang dalam Febo Biotech ni saya sendiri. Macam contoh if you have nak buat kelas ke lecture ke, nak panggil saya ke and everything untuk bercakap ke, untuk terangkan ke, tak ada masalah. It's just time dengan date saja supaya saya boleh ni. So saya tengah penuhkan saya punya aktiviti-aktiviti yang lain-lain. Yes. Dan nanti kita plan buat live bersama. Yes, boleh. This can be the next best product in the market? Yes, actually dia dah umumkan pun Zack. Kalau Zack join few class before, dia dah diumumkan dalam majalah Time, Superfood. Cuma kat Malaysia ni benda baru. Kan orang nak kenalkan. So actually 18 orang kat dalam ni lah actually our soldier untuk beritahu bukan sahaja pasal plant-based diet, our green blueprint, green print ni, tetapi nak cerita Sacha Inci ni kenapa. So kita target dulu our first campaign on anti-inflammatory. Okay, so akan datang part 2, kita akan belajar detail, macam tadi secara general, kita akan detail. So nanti anda cadangkan dalam group, apa direction yang anda nak pergi, nak pergi kat stress ke, nak pergi kat jantung ke, nak pergi dekat buah pinggang ke, beritahu, I will design a content, I will design a presentation untuk anda, supaya anda boleh sebarkan. So kita sama-sama buat akhirat investment, bukan saja orang tu dapat manfaat, tetapi dia mendapat ilmu. Itu saya punya niat. Alright. Okay guys, dah 10:30. Thank you very much for your time. Thank you. I really appreciate it. Really appreciate. Okay, sebab I believe not only about the product, it's all about knowledge. Alright. So again, nanti saya akan sharekan the presentation and record untuk anda tengok dan ulang-ulang. And jika anda ada apa-apa idea untuk all our business associate ni, insyaAllah, so kita sama-sama naik sebab I believe tak best lah naik seorang-seorang ke atas puncak tu kan. Kan tengok view ke atas kan, seorang-seorang tak best. Kalau ramai-ramai kan boleh tolong. Bila ada kita naik sama-sama naik puncak, so ramai-ramai bolehlah orang tangkap gambarkan, boleh selfie sama-sama. Seorang-seorang tak best lah. Kan? So ni hopefully geng-geng 20 orang ni sama-sama naik ke puncak dengan saya ni. Malah saya sendiri sekarang ni saya tengah bersama, tapi habis kat sini saya tengah bincang dengan geng Netflix sebab kita nak buat program macam Shark Tank campur dengan The Apprentice sebab Datuk Siti sedang mencari a new business partner untuk new brand. Kan, mana tahu it could be one of you kan. Lepas tu macam reality show kan. Lepas tu the best part pula bukannya buat reality show tu you kena datang KL ke apa, sebab sekarang zaman PKP, so you menjawab tugasan dia, interview through all the, even tadi pun Ismail Sabri pun buat meeting kabinet pun melalui Zoom macam ni.
Sampai tahap macam tu kita boleh buat. Alright. So insya-Allah sama-sama. Okay. Last but not least, saya nak share sekarang ni saya tak macam mana saya terlibat dalam another alternative therapy lah, walaupun not so called evidence, tetapi dia related to Al-Quran, dia related to something macam tu. So saya dah share dengan Abang Nas lah, tapi Abang Nas ni macam dia macam tak faham kot. So saya nak share kat sini. So saya beli satu apps tau. Nama apps tu frequency generator. Frequency generator. Okay, dia boleh ni lah macam ni. Dia boleh ni apps tersebut. Kalau anda nampak dia nak share lah ni. Mana tahu anda boleh apply kan lebih daripada cacat inci ni kan. Okay, so dia app generator. Okay, kalau nampak. Sekejap saya off saya punya virtual background saya. Nampak tak ni? Sekejap okay, so dia macam boleh buat, dia boleh frequency generator, dia boleh tengok beta, theta. Okay, saya pun buatlah benda ni. Nama dia, type je frequency generator sebab ni iPhone, Abang Nas pakai Android, sorry. Tak adalah gurau. Okay, so what happened, saya pun belajar pasal frekuensi-frekuensi, tetapi I come out, saya perasan kan, saya ada buat yang paling tinggi. So dia ni boleh, kita punya telinga kita boleh dengar di antara 20 Hz ke 20,000 Hz macam tu kan. So dia boleh buat 40,000. Bila saya buat lebih daripada 20,000, telinga saya tak dengar bunyi tau. Tetapi kucing-kucing saya kat rumah saya, semuanya macam mata terbeliak macam, what the fuck macam tu. Apa benda ni? Dia macam, saya tak dengar bunyi tau. Okay, saya tak dengar bunyi, tetapi kucing saya semua macam gelisah tau. Lepas tu saya pun Google lah, pest repellent, rumah saya ada lipas, ada apa-apa ni semua kan, saya pun type. Lepas tu saya tangkap lipas tu, saya buka lah, lipas tu macam tak tentu arah, walaupun saya tak dengar apa bunyi tu tau. Saya dah perasan, frekuensi ada something. So dia bermula lah zaman saya start, itulah punca dia, bermula daripada zaman saya start buat research on frequency, vibration and sound medicine. Tiba-tiba saya come across, rupanya ayat Al-Quran ni ada vibration juga. Setiap ayat Al-Quran ada vibration. So saya pun beli another apps, nama dia ialah ni, nama dia Sound Generator. Macam saya tengah, kalau perasan tak, tengah cakap ni boleh dia dapat detect. Hello, nampak tak dapat detect. So dia boleh detect lah. Saya sekarang ni tengah cakap, dia ni sound analysis, saya boleh detect. Okay, saya pun okay, no problem lah. Saya pun beli apps ni. Apa saya buat? Saya ada apps Al-Quran. Al-Quran ni ada 10 reciter daripada Mishari Al-Fashi sampai beberapa reciter. So saya buka lah ayat kursi. Setiap saya buka ayat kursi, setiap qari tu dia punya wave dia, saya buat research tu, ayat tu bukan sebab suara qari tu, tapi ayat tersebut dia memberi pattern yang sama. Sebab yelah Allahu la ilaha illallah. And then bila tengok dia punya general dia 963 Hz. Ayat kursi punya ni tak kisahlah. Even saya baca pun 963. Walaupun jerit ke tak jerit ke, dia tetap datang dia punya ni 963. Saya pun Google, saya try je lah type dekat Google kan 963 Hz. Saya 963 lah at that time. Tiba-tiba tahu tak apa keluar dekat result dekat Google. Dia tak keluar pun pasal Hertz, pasal ayat kursi apa semua. Dia keluar the God, the cosmos frequency, the God frequency. Rupanya orang-orang yang kundalini ni, dia kata dia nak meditation at 963. Saya pun macam bergetar lah. Wish, wow, it's something good. Because of that, saya pernah share benda ni dalam IG saya dan juga Facebook saya. Because of that, saya ambil inisiatif untuk go venture into sound medicine. InsyaAllah saya akan datang, the solfeggio. Itu pun saya beritahu kat Abang Nas, solfeggio tu. Okay. Jangan salah guna ya 963 tu, kenapa? Nanti datang hantu ke apa? Tak apa, I ada ayat kursi. Alright, so itu adalah mukadimah dia. Okay, tapi tak apa. Thank you for your time. Akan datang, mana tahu not only we talk about Sacha Inci, maybe kita nak cakap pasal moringa ke, kita nak cakap pasal ni ke kan, ataupun kita nak cakap yang lain-lain ke. Kita boleh cerita akan datang. No problem. Okay guys, take care. Selamat malam. Jangan lupa sebelum tidur baca ayat kursi dan 3 ku. Take care. Okay, Assalamualaikum. Bye. Thank you, Riza.